Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So, hari ini merupakan episod pertama dalam series Dr. Death. Itu cerita mengenai seorang doktor yang telah membunuh tidak kurang daripada 250 orang pesakitnya. 171 orang merupakan wanita dan 44 lagi merupakan lelaki. Target utama kepada doktor tersebut adalah orang yang telah menjangkaui usia 60 tahun. Harold Frederick Shipman. Pernah dengar tak nama tersebut? Okey, Harold Frederick Shipman ni lebih dikenali sebagai Angel of Death. Okey, Angel of Death ni membawa maksud malaikat maut dalam bahasa Melayunya. Lah, title tu bersesuaian lah dengan dia sebab dia dah bunuh ramai orang macam tu. So, title malaikat maut. Hari kita mulakan dengan kisah hidup Harold Frederick Shipman. Kebanyakan cerita-cerita mengenai pembunuhan bersirih ni, okey, mesti kita cakap, oh dia masa kanak-kanak mesti dia kena dera. Kebanyakan cerita kalau pembunuh bersirih mesti ada kisah gelap masa zaman kanak-kanak. Dia didera, dirogol, ataupun dia pernah nampak mangsa dera ataupun mangsa kejadian jenayah yang lain. So dia menjadi macam trauma. Kan? Biasanya kebanyakan cerita pembunuh bersirih ni memang macam tu. Tetapi berbeza dengan Harold Shipman. Dilahirkan pada 14 Januari 1946 di Nottingham, England. Pada usia kanak-kanak, Shipman ni merupakan seorang pelajar yang excellent. Dia bijak dalam bidang akademik dan ketika dia meningkat usia remaja, dia mula menceburi bidang sukan. Jadi dia ni macam anak harapan ibu bapa lah, senang cakap. Tak ada pun macam unsur-unsur keganasan apa-apa dalam diri Shipman. Jadi bagaimana Shipman ni boleh terdetik, tergerak hatinya untuk menceburi bidang perubatan. Ketika berusia 17 tahun, ibu kepada Shipman telah menghidapi kanser. Shipman ni dia ada hubungan yang sangat rapat dengan ibunya. Dia sangat sayangkan ibunya. So, bila ibu dia menghidapi kanser, dia menjadi sangat atentif. Dia akan ikut ibunya untuk pergi treatment, berjumpa dengan doktor, mendapatkan ubat-ubatan. Ketika ibunya sedang tenat, doktor memberikan morfin kepada ibunya. Morfin ni yang bertujuan untuk mengurangkan rasa sakit. Ibunya mengambil morfin sehinggalah ke akhir hayatnya. Dari situlah terdetiknya hati Shipman untuk menjadi seorang doktor, menjadi seorang perawat. Kita sedari peristiwa kematian ibu kepada Shipman tersebut itu telah menjadi modus operandi Shipman dalam dunia jenayahnya. Kalau kita dengar sepatakat tu je ceritanya, kita akan rasa macam, wah, baguslah Shipman ni. Dia menggunakan kelebihannya, kepandaiannya, pengalamannya untuk give back to the community, untuk membantu masyarakat. Kan bagus macam tu kan? Tahun 1974, Shipman telah menamatkan pengajiannya sebagai seorang doktor dan dia telah berkhidmat di salah sebuah hospital di Lancashire. Pada masa ni, tak ada siapa pun suspek apa-apa. Semuanya normal. Bila dia dah graduate, dah menjadi seorang doktor, semua dah macam okay, macam happy ending. Semuanya bermula pada tahun 1975. Lily Crossley merupakan seorang wanita berumur 73 tahun yang ditemui mati di dalam rumahnya sendiri tidak lama selepas mendapatkan perkhidmatan perubatan daripada Shipman. Jane Rowland, Eva Lyons, Edith Robert dengan Albert Williams. Okay, mereka ni pun sama mati tidak lama selepas mendapatkan perkhidmatan perubatan daripada Shipman. Okey, 10 kematian dalam masa 1 tahun. Tapi pelik, tak ada siapa pun macam cakap, macam mana boleh satu practitioner ni sampai 10 kematian. Dan he is not even a surgeon. Dia ni merupakan doktor biasa saja. Sampai 10 kematian dalam 1 tahun ni, dia macam tak ring any bell kepada sesiapa pun. Selepas 10 kematian ni, Shipman dipecat daripada hospital tersebut. Tapi dia dipecat bukan sebab kes-kes tersebut tau.
Cuba teka sebab kes apa. Jadi kenapa Shipman ni dipecat? Okey, Shipman dipecat sebab dia didapati ketagih dengan morfin. Dan kawan dia juga tangkap dia buat pemalsuan preskripsi ubat. Yelah, untuk mendapatkan morfin tu dia perlukan prescription kan, baru dia boleh dapatkan morfin tersebut. Right, jadi selain dipecat, Shipman juga didenda sebanyak 600 pound. Kemudiannya dia dihantar ke pusat rehabilitasi untuk penyalahgunaan dadah. Selepas menjalani proses rehabilitasi tu semua, so kira dia dah clean lah, dia dah tidak mengambil apa-apa lagi. So Shipman ni dia pun apply semula kerja sebagai seorang doktor di salah sebuah hospital di Great Manchester. Dia seperti yang kita sedia maklum, dia telah membunuh 250 orang. So kalau kita cakap lepas rehabilitasi tu dia dah insah menjadi seorang yang baik tu, tak mungkin lah kan. Okay, jadi dia start kerja 1977. So dia mula balik dengan perangai lamanya pada tahun 1978. Okey, mangsa pertama selepas dia mendapatkan kerja dia semula ini ialah Harold Bramwell, berumur 73 tahun. So dia punya proses konsultasi dengan Bramwell ni, semuanya nampak macam berjalan dengan lancar. So dia bagi tahu kepada isteri dan anak lelaki Bramwell ni lah. Dia cakap, okey, puan, encik, tolong tunggu di luar sebentar. Saya nak lakukan treatment kepada suami puan ni dahulu. Lepas tu mereka berdua pun pergilah tunggu dekat luar. So dia pun tak tahu apa yang berlaku kat dalam tu. So bila suami dia keluar, nampak macam okey. Tapi bila dah sampai rumah pun sama, ketika temui meninggal. Kalau saya nak sebut seorang demi seorang mangsa kepada Harold Shipman ni, macam tak habislah video ni kan. Okay, senang cerita, dalam tahun itu sahaja tidak kurang daripada 10 pasien Shipman telah ditemui mati. So kita fast forward sikit lah kepada tahun 1993. So pada tahun 1993 ni, Shipman ni dia bukan lagi seorang general practitioner. Dia telah menjadi seorang surgeon. So dengan menjadi seorang surgeon ni, dia dapat lebih kepercayaan daripada masyarakat. Jadi dia decided, okay, aku nak buka klinik aku sendirilah. So dia pun buka dia punya klinik sendiri. Sampai tahun 1998. So kiranya daripada 93 sampai 98, dah 5 tahun dah dia praktis di kliniknya sendiri. Tak ada sesiapa pun suspek apa-apa. Tapi satu hari ni ada seorang ni dia rasa macam something is wrong somewhere. Linda Reynolds ni dia meluahkan kepada John Pollard. John Pollard ni merupakan coroner, seorang coroner. So dia coroner ni orang yang menguruskan mayat lah. Dia cakap, kau perasan tak? Ramai betul pesakit-pesakit yang disahkan mati oleh Dr. Shipman. Kau perasan tak ramai pasien Dr. Shipman ni mati dan disahkan mati dalam sijil kematian itu oleh Dr. Shipman sendiri, dan semua borang-borang untuk proses pembakaran mayat tersebut ditandatangani oleh Dr. Shipman sendiri. Kau perasan tak benda ni berlaku? Dua-dua tu dah macam alert. Ya tak, ya juga. So mereka pun pergi berhubung dengan pihak polis. Bulan Ogos tahun yang sama, seorang pemandu taksi bernama John Shaw, dia merasa curiga. Mengesyaki lebih kurang 21 orang telah menjadi mangsa kepada Shipman. Jadi macam mana dia boleh perasan benda ni? Sebab pada masa tu kan orang tak pakai Grab, tak pakai apa. So dia mandu taksi dekat kawasan tersebut. So bila dia bawa pesakit atau bawa pesakit pergi berjumpa dengan Shipman, tapi bila pesakit tu balik, the following day macam tu dia tahu pesakit tu mati. Bilanya Shipman ni nak ditangkap, keterangan daripada pemandu taksi tersebut saja tak cukup. Tak ada bukti lain. Dalam jangka masa yang lebih kurang sama, Kathleen Grundy ni merupakan media di kawasan Hyde. Dia dijumpai di rumahnya sendiri, dan orang yang terakhir berkomunikasi atau berjumpa dengan dia adalah Harold Frederick Shipman, orang yang dah berusia. So apa yang Shipman
dicatatkan, declare atas sijil kematian dia tu adalah mati disebabkan sakit tua. So jadi dengan umur dia yang memang dah tua, so tak ada siapalah yang nak persoalkan pengesahan tersebut. Tapi inilah titik permulaan macam mana Harold Shipman ditangkap. Shipman boleh tertangkap ya. Macam sebelum ni macam tak ada siapa suspek apa-apa, tiba-tiba dia boleh tertangkap. Peguam kepada keluarga Grundy, Grundy ni mayor tadi lah yang meninggal tadi, dia berjumpa dengan anak kepada Grundy. Dia kata mendiang ada meninggalkan wasiat. Saya rasa macam ada benda tak kena dengan wasiat tersebut. Dan apabila peguam tersebut run through wasiat kepada anaknya, yang ironinya anak dia tu pun seorang peguam. So dia cakap dalam wasiat tersebut ada tercatat yang sebanyak 386,000 pound diwasiatkan kepada Harold Shipman, dan tak ada apa-apa yang diwasiat kepada anak dia. So anak dia pun macam kenapa doktor ni boleh dapat wasiat? Kita ni anak kan? Dan lagi satu yang membantu dalam penyiasatan ni ialah mayat kepada mendiang Grundy tidak dibakar, dia dikebumikan. So jadi apabila anak mendiang ni berjumpa dengan pihak berkuasa, dengan pihak polis, dia cakap, saya rasa ada yang tak kena dengan kematian ibu saya, sebab orang yang mengesahkan kematian tu adalah doktor tersebut, dan ibu saya juga ada mewasiatkan harta kepada doktor tersebut. Pihak penyiasat pun cakap kita perlu menjalankan postmortem kepada mayat tersebut walaupun doktor telah mengesahkan sebab-sebab kematian, sebab orang yang dipersoalkan dalam ni adalah doktor tersebut sendiri. Jadi mereka pun menggali semula kubur mendiang Grundy. Dia gali, dia mengeluarkan mayat tersebut dan melakukan postmortem. Jadi apa yang ditemui dalam tubuh mendiang Grundy? Selepas dah lakukan semua postmortem, apa yang mereka jumpai? Mereka menjumpai traces of morphine, ataupun dalam bahasa lainnya kita sebut heroin. Polis pun pergi melakukan penangkapan terhadap Dr. Shipman. So dalam sesi soal siasat, Dr. Shipman pun berjawab, Mayor Grundy ni memang pengguna dia ni memang ketagih. You cuba tengok I punya report ni. Kan I dah tulis kat sini dia memang seorang penagih. Tapi penyiasat ni tak adalah terlalu bawa-bawa kan. So dia orang pun pergilah buka komputer Shipman. Lepas dia buka, dia tengok kat situ date, tarikh yang dia type, yang dia type rekod Mayor Grundy ni adalah selepas kematian Mayor Grundy. So nampak sangatlah bila dia dapat tahu yang orang nak gali semula kubur tersebut, dia cepat-cepat pergi type, buat lagi satu false punya report. Shipman ditangkap pada tahun 1998. Selepas 2 tahun, tahun 2000, pihak penyiasat dapat membuktikan 15 orang lagi yang telah menjadi mangsa kepada Shipman. Pas dia didakwa bersalah atas 15 kematian tersebut, Shipman pun dipenjarakan seumur hidup. Tapi proses penyiasatan kes Shipman dia tak berhenti sampai di situ saja. Malah pihak berkuasa telah melantik seorang detektif yang baru, yang lebih berpengalaman untuk mengetuai kes ini. Ketika berada di dalam penjara, Shipman telah bunuh diri dengan menggunakan cadar dan grill di penjara tersebut. So ini menjadikan keluarga mangsa tak puas hati. Kenapa? Sebab mereka dapat merungkai banyak lagi cases yang boleh dikaitkan dengan Shipman. Bayangkan 250 orang semuanya tak puas hati sebab bunuh diri. So kes ini tidak dapat dibawa ke muka pengadilan. Habis tu penyiasatan pun akan terbatas lah, sebab orang yang nak soal siasat tu dah tak ada, suspek tu sendiri dah tak ada. So macam mana kes ni nak diteruskan? Selepas pelantikan detektif baru tu, sebanyak 218 kes lagi telah dibuka. Penyemat disebabkan oleh penggunaan morfin yang diberikan oleh seorang doktor. Lepas peristiwa Shipman ni berlaku, terdapat banyak undang-undang perubatan di UK yang telah digubah. Hingga akhir hayat Shipman,
pihak detektif, doktor-doktor lain yang menyoal siasat shipment ni masih tak tahu apa sebab shipment buat perkara tersebut. Sehingga ke akhir hayat shipment tak pernah mengaku kesalahannya. Dia tak pernah mengaku salah. Okey, sampai di sini sahaja episod 1 Dr. Death. Jadi nantikan episod 2 series Dr. Death. Oh, terlupa ada satu lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kat atas tu kan ada gambar loceng tu, notification bell. Nanti klik kat situ. So nanti next episode untuk Dr. Death, you akan di-notify. So thank you.